Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyambung perbincangan kita tentang adab-adab makan, dan pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang adab-adab ketika makan, di mana kita perlu tahu sebelum kita memulakan makan ada adab-adab yang perlu kita patuhi. Baik, untuk adab yang pertama ketika makan ialah makan secara berjamaah. Kenapa kita dianjurkan untuk makan secara berjamaah? Kerana dengan makan secara berjamaah ini, ianya dapat mendatangkan keberkatan. Dan juga dapat mengukuhkan ikatan kasih sayang, mahabbah di antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika para sahabat mengadu. Masa itu para sahabat mengadu bahawa makanan yang disediakan tidak mencukupi untuk semua yang hadir. Apa Rasulullah kata? Rasulullah bersabda yang bermaksud, berkumpullah kamu di sisi makanan dan sebutlah nama Allah, nescaya kamu akan diberkati. Rasulullah kata, ijtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah kamu di sisi makanan. Wadhkurismallahi alaihi yubarik lakum fih. Dan sebutlah nama Allah, nescaya kamu akan diberkati. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Saudara-saudara sekalian, makanan sedikit yang diberkati Allah Subhanahu wa taala ketika makan secara beramai-ramai, secara berjamaah, mampu mencukupi untuk semua. Percaya atau tidak? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, ta'amul wahid yakfil ithnain wa ta'amul ithnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah. Rawahu Muslim. Apa Rasulullah kata? Rasulullah bersabda yang bermaksud makanan untuk seorang boleh dimakan dua orang. Makanan yang cukup untuk dua orang boleh dimakan 4 orang. Dan makanan untuk 4 orang boleh dimakan untuk 8 orang. Berkumpul secara beramai-ramai ini dapat melahirkan ukhuwah sesama manusia. Jadi marilah sama-sama kita melatih diri kita supaya kita ini sentiasa makan secara berjemaah, dan juga ianya dapat melatih kita supaya bermurah hati dan bersedekah. Baik, itu yang pertama. Adab yang kedua ketika makan ialah kita hendaklah meletakkan makanan di atas alas. Ataupun kita panggil sebagai saprah. Alas kita panggil saprah. Kerana apa? Kerana ia akan mendatangkan kebaikan kepada manusia. Makanan tidak akan berselerak di atas lantai dan juga dapat menjaga lantai daripada kotor. Rasulullah menyebut perkara ini dalam sepotong hadis yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas meja makan dan pinggan yang diperbuat daripada emas dan perak. Itu hadisnya. Yang ketiga, basuh kedua-dua belah tangan sebelum dan selepas makan. Ini kenapa? Sebagaimana kita tahulah,
sebagaimana kita maklum, kerana ianya dapat mengelakkan kita daripada terkena penyakit. Kerana kebiasaannya tangan terdedah kepada benda-benda yang kotor. Begitu juga terdapat benda-benda yang tidak diingini pada tangan kita. Terdapat hikmah yang besar di sebalik perintah ini. Islam amat menggalakkan umatnya supaya menjaga kebersihan. Hadis Nabi SAW yang bermaksud membasuh tangan sebelum dan selepas makan dapat menjauhkan daripada kefakiran. Juga hadis yang bermaksud Rasulullah SAW telah bersabda, makanan akan diberkati jika membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Itu yang ketiga. Adab ketika makan yang keempat ialah tidak mencela atau memperlekehkan makanan. Jadi kita hendaklah hindari daripada memperkecilkan makanan, sama ada seseorang itu menjadi tetamu ataupun makan di rumahnya sendiri. Sesungguhnya dengan memperkecilkan makanan dapat membawa kepada mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa terdapat manusia yang tidak mempunyai makanan langsung untuk dimakan setiap hari. Sesiapa yang memperkecilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, selayaknya dihilangkan nikmat tersebut. Jadi bersyukurlah dengan apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila suka sesuatu, ia makan, dan jika tidak, maka ia tinggalkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Adab ketika makan yang kelima. Apa dia? Iaitu menunggu makanan sehingga sejuk. Menunggu makanan sehingga sejuk merupakan salah satu perkara yang dapat mendatangkan keberkatan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Asma radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya menunggu makanan sehingga sejuk lebih banyak mendatangkan keberkatan. Kerana apa? Kerana makanan yang terlalu panas dapat mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Demikian juga makanan yang terlalu sejuk pun tidak baik untuk kesihatan manusia. Selayaknya kita mengikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya segala yang kita lakukan mendatangkan keberkatan. Yang keenam, adab yang keenam ketika makan ialah baca doa sebelum makan. Ini biasalah baca doa sebelum ataupun ketika memulakan makan dan niatkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Terdapat doa yang telah diajarkan oleh ulama supaya diamalkan dalam kehidupan seharian. Sebagaimana yang selalu kita baca, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa maksudnya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai Tuhan kami, berkatlah kami pada rezeki kami dan jauhkan kami daripada api neraka. Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud, wahai kanak-kanak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kamu dan makan apa yang dekat denganmu terlebih dahulu. Okey. Hadis yang ke
Seterusnya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, apabila seseorang kamu makan, maka bacalah bismillah. Apabila ia lupa membacanya di permulaan makanan, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau kita lupa, kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baik. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh ialah jangan bergopoh gapah. Jangan bergopoh gapah ketika makan, kerana tergopoh gapah adalah sifat orang kafir dan ia sangat dicintai oleh syaitan. Seseorang itu tidak akan menyedari berapa banyak yang telah mereka makan disebabkan sifat gopoh gapah. Islam juga tidak menggalakkan umatnya bergopoh gapah dalam segala urusan, sama ada yang berkaitan dengan dunia mahupun akhirat. Yang ke-8, mulakan dengan buah-buahan. Ini banyak berlaku di kalangan kita. Makan buah selepas makan. Sepatutnya makan buah ialah sebelum makan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Maksudnya, dan juga diwajibkan kepada mereka buah-buahan daripada jenis-jenis yang mereka pilih, serta daging burung daripada jenis-jenis yang mereka ingini. Doktor juga menyebut bahawa perkara ini mendatangkan faedah yang besar kepada tubuh badan manusia dan dapat mengelokkan penghadaman makanan. Sebab itu, doktor kata, apa yang Rasulullah SAW buat dulu, Rasulullah makan buah sebelum makan, adalah berfungsi untuk mempercepatkan penghadaman kita. Bila buah dah dimakan, lepas itu barulah kita makan makanan berat, maka proses penghadaman itu lebih cepat. Kalau makan dulu makanan yang berat seperti nasi dan sebagainya, selepas itu kita makan buah, ini memudaratkan kita punya sistem penghadaman. Akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik dalam sistem penghadaman kita. Baik, seterusnya, adab yang ke-9. Makan dengan tangan kanan. Okay? Makan dengan tangan kanan. Ini dia maklum oleh kita semua. Makan makanan dengan tangan kanan merupakan perkara yang wajib dan dilaksanakan oleh setiap insan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Maka sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Riwayat Muslim. Juga hadis daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari dan menjilat jarinya selepas makan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan seorang lelaki supaya makan dengan tangan kanan, sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud daripada Salmah bin Aqwa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan seorang lelaki supaya makan dengan tangan kanannya. Maka lelaki tersebut berkata, aku tak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan mampu. Tidak ada perkara yang menegah kamu, yakni makan dengan tangan kanan, kecualilah takbur. Maka lelaki tersebut tidak mampu mengangkat tangan ke mulutnya.
Hadis riwayat Muslim. Demikianlah akibat daripada menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cubalah sedaya upaya walaupun susah untuk menggunakan tangan kanan ketika makan. Dengan kesungguhan ditunjukkan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Adab ketika makan yang seterusnya yang ke-10 ialah makan makanan yang berada di hadapan terlebih dahulu. Daripada adab ketika makan adalah menjamah makanan yang berada di hadapan terlebih dahulu, yang terdekat dengan kita. Dan janganlah sesekali memulakan makanan dengan menjamah makanan yang berada di hadapan orang lain. Kerana perkara ini dapat menyakiti mereka dan kita akan dikatakan tidak beradab ketika makan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kul mimma yalika. Maksudnya, dan makanlah makanan yang hampir dengan kamu. Tetapi ada pengecualiannya. Sekiranya kita tidak terdapat makanan yang diingini di hadapan seseorang, contohnya, terdapat makanan yang pedas ataupun yang tidak boleh dia makan di hadapannya, makanan yang diingini berada di hadapan orang lain, ketika itu dibolehkan dia memulakan mengambil makanan yang berada di hadapan orang lain. Baik. Seterusnya, adab yang ke-11 ialah makan dari pihak tepi. Maksudnya, memulakan makanan bermula dari tepi pinggan dan bukannya bermula dari tengah. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Makanlah kamu di dalam talam dari sudut tepinya. Janganlah kamu memulakannya dari tengah, maka sesungguhnya keberkatan terdapat di tengah talam tersebut." Riwayat Baihaqi. Sekiranya semua manusia makan apa yang berada di hadapannya, nescaya perkara ini akan dapat diikuti. Perkara ini lebih jelas apabila makan secara beramai-ramai di dalam talam. Kerana kita mula daripada tepi, barulah kita ambil di tengah. Kerana di tengah-tengah itu Rasulullah kata terdapat keberkatan. Jadi sekiranya kita makan ramai-ramai sama-sama berjemaah, dan sama-sama kita dapat keberkatan itu. Baik, adab yang ke-12 ialah kunyah secara perlahan dan lumat. Kunyah secara perlahan dan lumat makanan yang kita makan. Inilah daripada adab. Adab yang perlu dijaga adalah mengunyah makanan secara perlahan dan lumat supaya segala apa yang dimakan dapat dihadamkan dengan sempurna. Mengunyah makanan secara cepat pula dan tidak lumat boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia kerana penghadaman akan menjadi lambat. Bila lambat, kita akan mudah diseram penyakit usus. Okey. Baik, seterusnya adab yang ke-13. Elokkan suapan. Elokkan suapan ketika memasukkan makanan ke dalam mulut. Suapan tersebut janganlah terlalu besar sehingga kan susah memasuki mulut. Pastikan suapan tersebut sederhana sahaja dan menepati dengan keluasan mulut kita. Pastikan juga suapan tersebut elok dan baik. Janganlah tergopoh-gapah dalam menyuap ataupun memasukkan makanan ke dalam mulut. Pastikan makanan yang dikunyah sudah habis sebelum memasukkan suapan yang berikutnya. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, adab yang ke-14 ialah tidak meniup makanan. Jauhkan daripada meniup makanan yang terlalu panas dan yang terlalu sejuk. Begitu juga jauhkan daripada
memakan makanan yang terlalu panas dan terlalu sejuk. Sebab itu, kita naklah makan makanan yang sejuk, yang biasa. Yang panas tak boleh juga, sehingga kan kita terpaksa nak meniup, ataupun makanan yang terlalu sejuk pun tidak elok bagi kesihatan. Adab yang ke-15 ialah bercakap perkara elok semasa makan. Ini sunat. Disunatkan kita bercakap hal-hal kebaikan semasa makan, sama ada menceritakan hal-hal orang soleh dan segala perkara yang baik dan mendatangkan faedah. Hal ini lebih ditekankan sekiranya seseorang itu menerima tetamu untuk makan bersama. Perkara ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengajarkan kepada para sahabatnya cara yang terbaik semasa makan. Juga para salafus soleh bercakap perkara-perkara baik semasa makan. Sesetengah ulama mengatakan makruh bercakap ketika sedang makan, sekiranya bercakap tentang perkara yang keji dan tidak mendatangkan faedah. Akan tetapi disunatkan kepada tuan empunya makanan dan tuan rumah bercakap bagi memeriahkan lagi suasana. Jadi saya rasa cukup di sini dahulu. Saya bagi 15 adab ketika makan, dan kita akan sambung. Ada lagi, sambung lagi di siri yang lain. Jadi saya berhenti di sini dahulu. Sahabat-sahabat boleh dengar semula 15 adab-adab ketika makan yang telah kita bicarakan tadi, dan insya-Allah marilah sama-sama kita amalkannya supaya kehidupan kita seharian sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu sentiasa diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita sehari-harian. Insya-Allah kita sambung di siri yang seterusnya, sambungan kepada adab-adab ketika makan. Dan saya sudahi dengan lafaz mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.